warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asif bin Muhammad Fahmi bersama dua orang lagi rakan saya iaitu Muhammad Hafiz Firdaus bin Cik Rashid dan Muhammad Adam bin Roslan. Kami akan menerangkan tentang gaya penulisan yang ada di dalam novel yang kami kaji, iaitu novel Kerana Syurga Bukan Percuma. Awalnya, saya akan menerangkan tentang isi kandungan yang terdapat di dalam slide kami sebentar lagi. Untuk yang pertama, kami akan menerangkan sinopsis tentang novel ini, dan seterusnya jenis-jenis wacana, apakah yang dimaksudkan dengan wacana tulisan, apakah yang dimaksudkan dengan naratif, apakah yang ada di dalam naratif itu, ataupun ciri-ciri naratif itu, apakah yang dimaksudkan dengan gaya penulisan, dan kami akan memberikan dalam setiap gaya penulisan tersebut kami akan meletakkan contoh-contoh yang ada di dalam novel ini yang kami kajilah. Seterusnya kami akan sediakan rujukan dan apakah buku yang novel yang telah kami guna. Kita tahu apakah itu wacana, dan kita tahu wacana terbahagi kepada dua. Kita nak tahu pula apakah yang ada di dalam wacana tersebut, wacana tulisan tersebut. Yang pertama, persuasif. Persuasif ni bermaksud kita ajar buku tersebut ajarkan kepada orang lain untuk melakukan perkara yang diharapkan oleh penulis. Maknanya penulis tersebut ingin mengajak ataupun menarik minat pembaca untuk membuat sesuatu yang diharapkan oleh penulis tersebut. Sebagai contoh, buat perkara yang ke arah kebaikan lah. Dan seterusnya, wacana deskriptif. Apakah yang dimaksudkan dengan wacana deskriptif? Menggambarkan sesuatu dengan terperinci dan jelas. Maksudnya dia ada isi, dia ada huraian, dia ada ayat penegas. Seterusnya, argumentatif. Mempengaruhi pembaca supaya dapat menerima idea penulis. Seterusnya, naratif. Naratif ni mengisahkan sesuatu cerita mengikut susunan kejadian. Contohnya, dia ada susunan lah, masa dari bila macam tu. Okey. Ya, saya akan menerangkan tentang apakah itu wacana dan apakah jenis-jenisnya. Okey, baiklah. Wacana ini terbahagi kepada dua, iaitu wacana lisan dan wacana tulisan. Apakah yang dimaksudkan dengan wacana lisan? Wacana lisan ni dia boleh dihasilkan secara lisan sahaja dan merupakan komunikasi yang langsung. Maknanya dia hanya bila kita bercakap sahaja wacana lisan ni akan wujud. Seterusnya, melibatkan ekspresi wajah, nada, intonasi dan pergerakan badan. Seterusnya, perbualan sebagai contoh seperti perbualan harian, ceramah dan radio lah. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan wacana tulisan? Wacana tulisan ni bermaksud dihasilkan dalam bentuk tulisan. Maknanya wacana tulisan bermaksud dia akan wujud bila kita menulis ataupun berbentuk tulisan. Seterusnya, komunikasi yang tidak berlaku secara langsung. Seterusnya, berbentuk rencana, akhbar maupun buku. Setelah kita tahu isi kandungan apakah yang kami ingin membentangkan, saya akan menceritakan tentang sinopsis buku Kerana Syurga Bukan Percuma. Okey, baiklah. Yang pertama, Kai, iaitu watak utama, pada awalnya seorang budak yang nakal di sekolah, sehingga semua guru ataupun rakan-rakan dia memandang rendah terhadapnya. Maknanya guru-guru pun mengabaikan dia. Guru-guru bila dia tak nak belajar, guru-guru tak kisah pun pasal Kai ni. Kai ni watak utama. Seterusnya, pada satu hari dia pernah ditangkap oleh pengawas sekolah kerana dia didapati merokok di dalam surau. Pengawas ni dapat tahu yang dia merokok dalam surau, dan pengawas ni bagi tahu pula dekat ibu bapa Kai. Dan seterusnya, ibunya terkilan terhadap perbuatan Kai yang didapati merokok, di samping tertekan dengan suami ibu dia yang seorang penagih dadah. Maknanya ayah Kai ni seorang penagih dadah.
Ibu dia tertekan lah dalam kerana hidup. Anak buat masalah, hisap rokok dekat sekolah. Lepas tu suami pula penagih dadah. Okey, seterusnya, walaupun telah lewat pada satu hari tu, Kai terkesan terhadap nasihat yang diberikan oleh ibunya kerana menasihati beliau bahawa SPM tak lama lagi. Apa maksud dia? Pada satu hari tu, ibu dia menasihati dia kerana SPM dah tak lama. Bila nak belajarnya, kawan-kawan semua dah pergi tuition. Kai ni pun terkesan. Pada satu hari tu, ada tuition tapi dia tak pergi. Ibu dia kejut lah. Kai, contoh dia, Kai, dalam kawan-kawan yang lain semua pergi tuition sebab nak SPM. Kamu bila lagi? Bila kamu nak berjaya? Mak dia pertikaikan macam tu. Lepas tu dia bangun, dia terkesan, hati dia terkesan walaupun masa tu dah lewat 2 jam. Kelas dia start pukul 8.30 dan dia pergi kelas tuition tu, kelas tambahan tu pukul 10.30. Walaupun dia lambat, dia tetap pergi. Sewaktu dia sampai di kelas, setibanya dia di kelas, guru dia pada masa itu dengan kawan-kawan dia terkejut lah sebab dia tak pernah pun pergi kelas tuition. Sebab dia tersedar akan nasihat ibu dia pergi juga. Lepas tu bila dia pergi, macam kita lah, kita dah tak pergi 2 jam, tak masuk kelas 2 jam, tetapi kita nak tahu apa yang orang lain belajar, kita tanya cikgu kita tanya. Lepas tu guru dia pun macam marah lah dengan dia. Marah, kamu ni dah lah lewat, lepas tu kamu ketinggalan. Lepas tu dia pun terasa, dia keluar daripada kelas tu, dia pergi ke surau untuk muhasabah diri dia. Sewaktu dia sampai di surau tu, dia tunjuklah perasaan marah dia nak lepaskan perasaan marah dia. Ada seorang hamba Allah ni yang diberi nama sebagai Abang Surau. Abang Surau ni jumpa dia, menasihati dia. Lepas tu abang tu nasihat dia, kenapa abang tu tanya tanpa erti penat lelah. Abang tu tanya. Lepas tu dalam tempoh masa yang panjang, Kai dengan Abang Surau ni pun berkawan, kawan-kawan. Abang ni selalu menasihati Kai untuk mencari redha Allah. Seterusnya, pada satu hari tu, Kai ni betul-betul berubah. Bukan dia berubah sebab abang ni macam selalu bagi nasihat dia supaya ingat Allah kan. Sampailah Kai ni pun rajin untuk pergi qiyamulai. Lepas tu bila dia dah rajin semua tu, dia pula yang memberi nasihat terhadap abang yang pernah menasihati dia sewaktu dia berada di bawah. Dia pula yang menasihati abang tu. Lepas tu akhir sekali, sewaktu dia tengah baik dengan abang tu, dia pergi qiyamulai bersama-sama. Dan pada satu hari tu ada kejadian yang mana surau yang mereka sedang berqiyamulai tu terbakar. Abang tu sempat tolong Kai ni sebab abang tu ingat yang Kai adalah hidup mati dia. Abang tu sempat tolong Kai, tapi abang tu tak sempat selamatkan diri dia. Itu saja sinopsis kita. Okey, untuk yang terakhir, rujukan yang kami guna ialah buku karya Najmi Fatih pada tahun 2016 yang bertajuk Kerana Syurga Bukan Percuma, Selangor Darul Ihsan, diterbitkan oleh Sentak Press, Sendirian Berhad. Okey, seterusnya saya akan memberikan contoh tentang perkembangan idea stereologi. Contohnya ialah, sudah jelas itu adalah perintah yang tidak boleh diingkari. Seorang guru mestilah sanggup bertugas ke mana saja pada bila-bila masa, pada muka surat 6. Okey, seterusnya ialah perkembangan idea stereologi, iaitu terdapat 2 bahagian, iaitu satu, coherent, dan yang kedua ialah kohesif. Yang coherent ialah coherent dihuraikan dengan jelas dan disertakan dengan bukti. Yang kedua ialah kohesif, iaitu mempunyai kesinambungan antara idea secara mantap. Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh penulisan ayat yang jelas. Pada buku tersebut, pada muka surat 155, Abang Surau yang bertanggungjawab mengawal keselamatan para pelajar pada malam itu. Ini menunjukkan bahawa ayat yang digunakan oleh
penulis itu jelas dan tepat dan tidak melirik dan tidak berbunga. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang penulisan ayat yang jelas, iaitu ada 4 perkara. Yang pertama ialah kekal pada isi utama, yang kedua ialah mempunyai sasaran, yang ketiga ialah elakkan bahasa selanga, dan keempat ialah penggunaan istilah positif. Okey, untuk yang pertama, saya akan menguraikan buku ini menceritakan isi-isinya ialah kekal pada isi utama. Jadi mereka ada mempunyai objektif yang jelas untuk memberi kepada pembaca. Yang kedua ialah mempunyai sasaran. Maksudnya penulis ini mempunyai sasaran untuk menjelaskan suatu isu yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang seterusnya ialah elakkan bahasa selanga, iaitu bahasa-bahasa seperti bahasa yang digunakan oleh remaja pada zaman sekarang, iaitu tidak sopan dan kurang beradab. Yang terakhir ialah penggunaan istilah positif yang membawa maksud penulis ini menggunakan nilai-nilai positif untuk memberi gambaran yang baik kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bagi menyambung pembintangan oleh rakan-rakan saya akan menerangkan tentang contoh berdasarkan novel tersebut. Terdapat 4 bahagian dalam contoh novel tersebut, iaitu yang pertama persuasif, yang kedua deskriptif, yang ketiga argumentatif, dan yang keempat naratif. Okey, bagi yang persuasif, dia dari syurga, layak ke aku dapat? Nama pun dari syurga, mestilah kena masuk syurga dulu, pada muka surat 20. Apabila seorang hamba itu ingin bertaubat kepada penciptanya, langsung tiada tembok penghalang antara dia dengan Tuhannya, melainkan dia sendiri yang mencipta tembok tersebut dengan berbagai-bagai alasan, pada muka surat 129. Seterusnya deskriptif. Dia terus menyelak helaian demi helaian buku tersebut, sehinggalah matanya tertangkap pada satu tajuk yang menarik minatnya untuk membaca dengan lebih teliti. Kai menjeling gurunya tajam. Ketika itu Miss Aisyah dapat melihat dengan jelas bibir Kai yang pecah. Marahnya yang tergelak tak terpendam, muka surat 21. Seterusnya bagi bahagian argumentatif, aku rasa aku kena nikah. Aku tak nak lemas dalam lautan zina. Ya, aku tahu. Walaupun aku tak berzina, tapi aku mendekati zina, pada muka surat 142. Seterusnya naratif. Selesai solat duha, Kai melipat sejadah yang digunakan dan meletakkannya kembali ke tempat asal. Kai rasa lain, pada muka surat 15. Kai melipat dengan bajunya kemas-kemas. Dia memejamkan matanya dan berfikir. Beberapa saat kemudian, dia membuka kembal matanya lalu bertanya, pada muka surat 140. Okey, bagi ciri naratif, ia ada 2 sifat, iaitu sifat fakta dan sifat fiksyen. Bagi sifat fakta, ia tergolong dalam biografi dan autobiografi. Malahan bagi sifat fiksyen, dia tergolong dalam 2, iaitu cerpen dan novel. Okey, apakah gaya penulisan dalam novel ini? Terdapat 4 gaya penulisan, iaitu yang pertama penggunaan bahasa formal. Bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa buku. Seterusnya penulisan ayat yang jelas. Ayat yang digunakan di dalam novel ini kelihatan sungguh jelas dan boleh difahami. Seterusnya perkembangan idea secara logik. Idea-idea yang digunakan di dalam novel ini kelihatan logik dan kita sendiri pernah menggunakan idea-idea ini dalam kehidupan kita. Seterusnya tulisan secara objektif. Okey, bagi penggunaan bahasa formal ini ia bersifat baku. Seperti saya katakan tadi, ia bersifat baku. Bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek bahasa seperti ejaan yang betul. Okey, penggunaan bahasa formal. Yang pertama di dalam novel ini, Kai terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh Abang Surau, muka surat 126. Seterusnya, dengan senyuman yang manis terukir di bibir Haura, dia kembali berbaring bersama-sama Nafisah, pada muka surat 216.
Seterusnya, hari ini hari Sabtu. Pelajar-pelajar tingkatan 5 sekolah Kai hampir kesemuanya menghadiri tuition yang diadakan di sekolah mereka pada muka surat 7. Okey, apakah penulisan secara objektif ini? Baik, penyampaian maklumat dan fakta yang tepat dan benar. Selain itu, penulisan secara objektif ia menggunakan perkataan yang tidak mempunyai nilai-nilai emotif dan ambiguity. Sebagai contoh penulisan secara objektif, yang pertama, maukah solat yang sempurna? Wuduk dahulu perlu sempurna. Pada muka surat 148. Yang kedua, bidadari syurga itu dibuat daripada kasturi, ambar, kafur, kapur putih dan juga za'faran. Pada muka surat 18. Yang ketiga, Kai, kalau kau berubah sebab manusia, sudahlah yang manusia akan mati. Kalau kau berubah sebab harta, sudahlah yang harta tersebut akan habis. Maka berubahlah sebab Allah, sahabatku, kerana Allah itu akan ada selama-lamanya, takkan binasa. Pada muka surat 167.